Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Saudara Pengerusi Majlis yang berhormat, Datuk Hanifah Haji Taib, Timbalan Menteri Ekonomi, yang saya kasihi kepimpinan Kementerian, Datuk Nur Azmi, KSU, TKSU, Datuk Zulika, Datuk Yat Encik Luqman, Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Sri Uzi, Ketua-ketua agensi, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Kita ada masa yang agak pendek kerana saya dengan Datuk Hanifah perlu bekerja ke Parlimen sebelum pukul 10 kita ada kena dekat Parlimen. Tapi kita kena teruskan juga setiap bulan supaya kita kekalkan saluran yang ada ini. Saya ucapkan tahniah bagi pihak Kementerian kepada Encik Luqman yang telah dilantik sebagai TKSU kita yang baru. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya sekarang sudah memasuki lebih 3 bulan berada di Kementerian. Dia walaupun tempoh tu bunyi pendek 3 bulan, tapi sebenarnya kita melalui banyak perkara yang kita perlu laksanakan dalam tempoh yang singkat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada bahagian-bahagian yang banyak membantu, kerana sebenarnya kita memuktamadkan dan menyempurnakan beberapa perancangan yang besar untuk negara. Contohnya insya-Allah hari Jumaat ini bajet 2023 akan dibentangkan dan insya-Allah diluluskan. Jadi terima kasih kepada semua bahagian yang bersama-sama dengan saya menyemak satu persatu projek-projek yang terutamanya projek-projek baru. InsyaAllah hari Ahad pula kita akan melancarkan inisiatif pendapatan rakyat yang beri fokus kepada meningkatkan pendapatan miskin tegar dan juga golongan B40 di seluruh negara sebagai satu strategi utama untuk kita basmi kemiskinan. Kita ada lebih kurang 126,000 keluarga yang masih lagi berada di bawah garis miskin tegar, dan sasaran kita ialah supaya dalam tahun 2023 ini dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak, kerajaan, swasta, orang ramai dan juga komuniti setempat, kita boleh dapatkan penyertaan 100,000 yang seterusnya supaya ada tempoh lebih kurang 24 bulan di antara tahun ini dengan akhir tahun 2025 agar sasaran dalam rancangan Malaysia ke-12 itu, iaitu untuk kita hapuskan miskin tegar, itu dapat dicapai. Ada juga bahagian-bahagian tertentu yang terlibat dengan saya menguruskan, contohnya bahagian ekonomi, bahagian sains, industri pembuatan dan sebagainya. InsyaAllah dalam 2-3 minggu lagi juga kita akan lancarkan satu bentuk hackathon kebangsaan yang melibatkan seberapa ramai penyertaan daripada bawah, sebahagian daripada usaha kita untuk kita mengarus perdanakan inovasi. Kerana sebelum ini, inovasi dilihat sebagai satu bahagian kecil hanya untuk orang-orang tertentu sahaja, sedangkan untuk ekonomi kita berkembang maju, kita perlukan satu pool atau kumpulan yang boleh menyumbang dalam produk dan perkhidmatan yang berinovasi tinggi, barulah boleh disambut dengan baik oleh segala bantuan dan juga sistem yang kita telah ada dalam sektor awam dan juga sektor swasta. Saya juga ucap terima kasih kepada semua yang turut serta di dalam kaji selidik kepuasan kerja. Jadi saya dah tengok keputusan semalam dan kita akan terus daripada 1 bulan ke 1 bulan. Maksudnya yang tua lagi gembira daripada yang muda. Yang itu that's common in the country. Selalunya orang muda lagi kurang
puas hati berbanding dengan yang tua, tapi yang baiknya dari segi julat perbezaan, dari segi kepuasan kerja meliputi semua perkara yang diukur itu, julat dia tak besar sangat lah, kan? Jadi I don't intend to go through in details here. Saya pasti di peringkat bahagian dan agensi masing-masing, di peringkat DOSM sendiri, pihak yang bertanggungjawab akan meneliti, memaklumkan, dan yang penting ialah keputusan setiap bulan. Kerana keputusan satu bulan itu hanyalah satu benchmark. Yang kita nak tengok ialah bagaimana dari satu bulan ke satu bulan, bila kita kenal pasti kalau ada jurang yang perlu kita ada inisiatif tertentu, insya-Allah saya harap dalam masa setahun yang muda itu sama gembira dengan yang tua. Tapi it's common sense yang mereka yang baru bermula dalam kerjaya, dari segi pengisian, dari segi hala tuju, dari segi keyakinan kerjaya, sudah tentu yang lebih lama itu lebih pasti tentang hala tuju dan juga perkembangan kerjaya berbanding dengan yang lebih muda. Cuma kalau tengok kepada semua kayu ukur yang diletak, warga kementerian paling gembira dengan hubungan masing-masing. Maksudnya yang muda pun gembira dengan suasana dan hubungan sesama kaki tangan, yang tua pun begitu. Jadi saya harap kita kekalkan yang itu, dan saya harap itu bermula daripada peringkat saya, peringkat yang berhormat Perdana Menteri, peringkat KSU, TKSU, ketua-ketua agensi semula, supaya kita buka pintu itu seluas-luasnya dan kita alu-alukan pandangan dan juga pendekatan yang berbeza-beza, dan kerana kita ada tugas yang berat, dan alhamdulillah dalam tempoh 2 bulan yang lepas, beberapa perkara struktur yang penting, terutamanya dari segi membuat keputusan bersabit ekonomi, telah dan sedang berlaku dengan baik. Jemaah Menteri telah meluluskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara, insya-Allah, dan kita akan bersidang bermula daripada Mac, dan itu akan memberi ruang kepada kerajaan membuat keputusan-keputusan yang penting mengenai ekonomi negara. Dan kita berada di persimpangan yang keputusan itu tidak lagi boleh berbentuk keputusan program semata-mata. Kita berada di persimpangan ekonomi yang keputusan-keputusan itu akan melibatkan peralihan dalam satu generasi dalam banyak perkara. Jadi tugas saya dan tugas saudara-saudari adalah cukup berat, kerana tempoh 1 tahun yang akan datang ini, sementara ia bagi ruang kepada kita memperbaiki kedudukan struktur ekonomi yang akan ada kesan kepada satu generasi akan datang, ia juga memerlukan kita memastikan bahawa keputusan yang kita buat itu mengambil kira semua pandangan, dan bukan saja pandangan sekarang, tetapi juga boleh mengunjurkan kesan dan pandangan dalam 5, 10, 15 tahun akan datang. Jadi tugas-tugas ini berat, dan saya gembira, I'm confident sebenarnya, kerana setakat ini walaupun saudara-saudari terpaksa beralih kepada cara yang lain, menteri yang lain, pendekatan yang lain, tetapi saya lihat kesungguhan daripada kaki tangan, warga kementerian dan agensi-agensi untuk saudara-saudari bagi sumbangan yang terbaik. Kesungguhan itu beri kelegaan kepada saya, kerana saya tidak nampak kita akan ada masalah di masa akan datang. Kerja banyak, memang betul, dan kementerian juga terpaksa beralih daripada satu kementerian yang kebanyakan daripada tugas kita ialah perancangan di belakang tabir. Perancangan ekonomi, perancangan di belakang tabir, menentukan perbelanjaan pembangunan dan sebagainya, untuk kita rise up to the occasion, kerana kita juga
perlu beralih menjadi satu kementerian seperti juga agensi-agensi lain untuk melaksanakan. Dalam bulan Mac ini insya-Allah beberapa perkara yang kita akan bagi tumpuan termasuklah kepada blueprint rangka kerja yang bersabit dengan ekonomi digital. Jadi sahabat-sahabat di My Digital insya-Allah saya akan sampai dalam masa terdekat kerana kita perlu percepatkan pelaksanaan perkara-perkara yang telah digariskan di dalam kerangka My Digital itu, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat juga akan ada pengumuman pelaburan yang besar yang bersambit dengan digital di dalam negara kita. Jadi bukan sahaja pengumuman itu adalah satu berita yang baik kepada ekonomi negara, tetapi ia perlu disambut dan dijadikan sebagai satu pemangkin untuk kita percepatkan segala perancangan yang telah ada di dalam blueprint ekonomi digital negara. InsyaAllah kita juga telah mengaktifkan kembali pemuda dan mengalihkan pendekatan urusan kerajaan itu ke arah digital supaya perancangan kita untuk beralih daripada kerajaan dan proses yang ada sekarang ini kepada satu kerajaan yang berteraskan perkhidmatan digital itu akan dapat berjalan dengan lebih baik. Jadi maksudnya perancangan itu akan kekal banyak. Kalau ada bahagian yang belum dapat tumpuan daripada saya, maksudnya saudara-saudari berada dalam senarai, dia akan ada satu persatu. Kita telah selesaikan beberapa perkara-perkara pokok dan yang itu selepas ini contohnya terpimpin itu, dan saya jemput untuk tanya soalan. Sekarang dah boleh duduk lah. Ada soalan. Jangan tanya soalan parlimen lah. Kalau tak ada soalan, kita boleh balik kerja kat sebelah tu je. Ada soalan? Ada? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terlebih dulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Hormat Menteri, Yang Hormat Perdana Menteri dan semua view yang terlibat untuk program kita pada pagi ini. Saya Dr. Muzammil, Ketua Eksekutif daripada Yayasan Pelanjur Pendidikan Bumi Putra ataupun lebih dikenali sebagai Yayasan Pelanjur. Kita di Yayasan Pelanjur ini merupakan agensi yang fokus kepada bakat-bakat ataupun human capital. Fokus kita untuk memastikan seramai yang mungkin mereka yang tidak ada pekerjaan ataupun sukar untuk mendapat gaji bermaruah. Tadi saya tertarik bila Yang Hormat Menteri menyebut tentang meningkatkan gaji kita. Jadi kita di sini Yayasan Pelanjur berusaha sebaik yang mungkin kita latih pada masa yang sama menempatkan pekerjaan dalam industri-industri. Kita pergi ke setiap negeri, kita pergi jumpa dengan industri-industri. Sebagai contoh, baru ini kita baru saja mengadakan kerjasama dengan B. Brown, sebuah syarikat besar cuma untuk nak pastikan anak-anak bumi putra kita ni mendapat pekerjaan kemudian dilatih. Kemudian saya nak bertanya, adakah Yang Hormat Menteri sendiri dalam sekretariat ataupun majlis yang nak dikukuhkan itu, majlis ekonomi tadi, dilibatkan para industri, pekerja mungkin daripada pertubuhan-pertubuhan pekerja, kemudian melibatkan sekali dengan agensi seperti mana kami sini ataupun tidak. Kerana ini sangat penting untuk kita nak pastikan tidak ada mismatch itu berlaku. Kerana kita nak pastikan macam contoh Yayasan Pelanjur, kita menyediakan latihan-latihan ataupun kursus-kursus profesional yang mengikut spek. Kita tailor-made dengan apa industri nak. Kita tidak mahu menjadi seperti mana ada contohnya universiti
nak beralih juga untuk mengimbangkan kepada keterjaminan makanan. Kemudian kita nak beralih kepada ekonomi digital contohnya kan, yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Kalau kita dengan struktur yang kita ada sekarang, maksudnya ruang kerajaan untuk memperuntukkan dana untuk kita mempercepatkan peralihan-peralihan ini, ruang itu makin sempit. Dan bila ruang itu makin sempit, maka lebih perlahanlah kita beralih. Jadi bukan saja soal gaji, soal ketidakpadanan di antara tawaran kerja yang ada di pasaran kerja dengan kemahiran yang ada dengan tenaga kerja kita, tapi oleh kerana ekonomi serantau dan ekonomi global ini adalah dinamik. Maksudnya kalau kita tidak memperuntukkan dana yang mencukupi ke arah perkara-perkara begini, maka kita akan ketinggalan. Jadi sebab itu I think is always whether you see the glass half full or half empty. Jadi kalau ikutnya kita boleh saja katakan dengan peruntukan belanja pembangunan setiap tahun itu adalah satu peruntukan yang besar. Tapi the devil is also in the details. Bila kita melihat secara terperinci, kita juga tahu bahawa kita perlukan dana dan juga tumpuan yang khusus kepada bidang-bidang tertentu, dan bersambit dengan struktur ekonomi ini, dia bukan semata-mata soal kemampuan fiskal atau kemampuan kewangan. Dia juga bersambit dengan tumpuan dan juga amalan dan juga disiplin dalam kerajaan, pihak swasta dan orang ramai supaya kita bergerak ke arah sesuatu yang kita ingin capai. Jadi dalam soal struktur ekonomi kita, contohnya sekarang, keterdesakan itu bukan soal daripada dollars and cents semata-mata, tetapi juga kita perlukan perubahan struktur dari segi contohnya macam mana kita membelanjakan subsidi kita. Kerana dengan subsidi yang menyeluruh dalam keadaan kewangan yang tidak beri ruang yang besar, itu akan melemahkan keupayaan kita sebagai masyarakat untuk beralih dan berubah dari segi tabiat kita, dari segi amalan kita kepada sesuatu perkara yang sepatutnya. Dan contoh yang paling mudah sebelum saya sampai soal jam, contoh yang paling mudah ialah soal digital. Kita masyarakat yang tak besar sebenarnya secara relatif. Rakyat kita ada 32 juta. Jadi kalau dari segi digital adoption, tolaklah yang muda dan sebagainya, you are looking at between 26 to 28 million digital adopters. Untuk kita capai satu fokus, tanggungjawab saya dan juga kepimpinan kementerian ialah patuhan kepada greenhouse. Jadi saya ingat dalam tempoh terdekat sehingga 2025, kita ada keperluan yang mendesak untuk kita mempercepatkan dan meletakkan keupayaan ekonomi kita dalam tenaga hijau berada sebagai pemimpin di rantau ini. We have the potential and the advantage to be the most and expedite our green energy development. We need the technology, we need the capital. Tetapi pada masa yang sama juga, kita kena pastikan supaya kita imbangkan that the carbon accounting itu tidak tergelincir supaya menjelang 2050, we achieve the balance. We are the forefront leader in green energy player in this region, but at the same time, we meet our carbon emission commitment. Dan saya ingat yang itu fokus kita, sementara kita kena mempercepatkan kesedaran masyarakat dan ekonomi kita mengenai kepatuhan kepada komitmen ini, kerana setakat ini pandangan saya orang ramai di luar masih ingat bahawa soal green economy ini ialah satu
perkara yang menjadi hobi kepada golongan atasan sahaja. Mereka tidak sedar bahawa there will be a penalty and the penalty is coming soon. Dan kalau kita teka belakang dalam soal ini, kita akan kehilangan pelabur dan juga syarikat-syarikat yang sekarang ini menjadi pembekal kepada rantaian bekalan global. Mereka akan terkeluar daripada rantaian itu kalau mereka tidak mematuhi di green spec yang diperlukan di peringkat dunia. Jadi I think our work is cut out for the next 2 years. Dan I think once we achieve this, we also can use these 2 years supaya kita membincangkan dengan lebih mendalam, bukan saja soal perancangan tetapi juga jangka masa untuk kita memperketatkan lagi kepatuhan kita kepada green energy. Cuma yang saya tengok sekarang, saya ingat fokus kita lebih kepada untuk mengarus perdanakan perkara itu before we go into the enforcement perkara-perkara seperti carbon tax dan sebagainya. Sebab kita ada peluang yang besar, potensi yang besar, contohnya dalam electric vehicle, contohnya dalam pembangunan bateri. Jadi pandangan saya ialah to get society and the industry on board dahulu, sementara we do the backroom work on carbon accounting, on carbon trading, then eventually further down the line, if there is a need for carbon tax. But I think we can't talk about carbon tax dulu until we bring everyone on board into this mission first. So most probably that's going to be our focus up until RMK 12 and beyond into RMK 13 juga. Jadi terima kasih banyak-banyak. I'm so sorry. InsyaAllah yang perjumpaan seterusnya kita ada masa yang lebih panjang. Jam daripada Putrajaya ke Kuala Lumpur semasa zaman sekarang masuk parlimen selalunya sejam lebih. Jadi saya dengan Dato' Hanifah really have to go. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan ada perhimpunan yang seterusnya sebelum bulan puasa. Jadi sekali lagi, there's a lot of work. Terima kasih daripada pihak saya dan Timbalan Menteri. And let's focus on 3-4 perkara yang kita sedang usahakan dalam tempoh 1-2 bulan. And then I hope you have a sense of progress as we move from one month to another. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan para hadirin hadirat sekalian. Dengan berakhirnya